أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Johari kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gema Nurul Iman dalam kuliah Isyak hari ini dengan Tafsir Nurul Insan jilid yang keempat, masih lagi dalam surah At-Tahrim. Hari ini sambungan ayat ke-8 insya-Allah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pecinta ilmu, pecinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya kasihi lagi saya rahmati Sabtu Takbiran Gema Nurul Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan umur kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqain, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya mula terus ya. Ya, tafadhal mashkur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa habibuhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. Puan pengacara majlis pada malam ini yang saya kasihi, Puan Hadiah Rosniati binti Mansur selaku pengurusi GNI, seluruh staf kepimpinan Gema Nurul Iman yang saya kasihi juga, pendengar-pendengar, mukminin, mukminat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu pada malam ini dengan izin dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf suara saya tercungap-cungap sikit. Saya balik daripada kuliah maghrib, laju saya bawa tadi. Sebab nak bagi sempat juga 9 suku. Jadi kita masih lagi dalam surah At-Tahrim. Muka surat 201. Okey, 201, 202. Semua saya tak ingat dekat mana saya berhenti. Boleh bagi tahu tak saya? 203 kan Ustaz? Bawah sekali. Bawah sekali ya. Baik. Bawah sekali dekat asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiati. Ya, betul. Okey, baik. Terima kasih banyak atas peringatan tadi. Baik. Kita dah baca pada minggu lepas berkenaan dengan surah At-Tahrim. Kita tahu bahawa surah ini ada kejadian yang berlaku terhadap Nabi SAW dan juga dua orang isterinya, termasuk dengan seorang jariah Nabi, dan jariah itu sebenarnya min ummahatil mu'minin. Min ummahatil mu'minin min ummahatil mu'minin bermakna isteri-isteri ataupun ibu-ibu bagi orang Islam.
Sebab itu sementelahan setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke semua ibu-ibu kita ini haram dikahwini, sama ada dari kalangan sahabat-sahabat Nabi ataupun selain daripada itu, kerana mereka adalah min ummahatil mukminin. Dan kejadian itu ialah bagaimana Sayyidatina Maryah Al-Qibtiyah dibawa masuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam bilik milik Sayyidatina Hafsah radhiyallahu taala anha. Jadi ini mengundang kekecewaan bagi pihak Hafsah. Jadi Hafsah oleh kerana agak kecewa dengan perbuatan Nabi, menyebabkan Nabi cuba nak mengembirakan Sayyidatina Hafsah. Apa yang disebut oleh Rasulullah? Maka Rasulullah kata, aku nak haramkan Maryah ini. Kerana Maryah ini adalah hadiah daripada Raja Mesir, iaitu Mukhawqis. Hadiah tersebut diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian hukum jariah ini seperti hukum isteri, sekiranya seseorang lelaki tadi melakukan hubungan badan. Jadi ternyata Rasulullah SAW melakukan hubungan badan dengan Maryah Al-Qibtiyah. Dan oleh kerana Rasulullah nak mengembirakan isteri Nabi, isteri baginda. Lalu saya ulang, ini masalah ini bukan isu Rasulullah nak sebut hak dia. Sebab dalam perkahwinan ini bukan kita bahas tentang isu hak. Isu hak banyak sahaja. Suami boleh kahwin 4, isteri boleh tak nak basuh baju, isteri boleh tak nak basuh pinggan. Macam-macam. Last sekali masing-masing mengira hak, akhirnya masing-masing berkira. Yang kita nak maksudkan di sini ialah dengan husnul muasyarah. Masing-masing kita ini bermudah-mudah. Orang mudah-mudah lah dia kata chill. Pernah dengar tak? Chill lah. Dia kata chill lah. Sikit-sikit. Jangan berkira sangat. Biasa-biasa sudahlah. Jadi itu yang ini dilakukan oleh Nabi, menyebabkan Nabi berjanji 2 perkara kepada Hafsah. Antaranya yang pertama, Sayyidatina Rasulullah berjanji dengan Hafsah, dia kata aku akan haramkan Maryah. Maknanya tak nak sentuh lagi Maryah. Sedangkan Maryah itu halal untuk Nabi SAW. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan bahawa selepas daripada wafat aku, Sayyidina Abu Bakar akan jadi khalifah. Selepas itu bapa kamu akan jadi khalifah. Mengembirakan hati. Jadi kita jangan tengok dari sudut lain, iaitu sudut bagaimana Nabi berjanji, tetapi kita melihat bagaimana Nabi cuba nak ambil hati Hafsah, walaupun sebenarnya itu bukan kesalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, kita sambung sikit lagi. Saya rasa boleh kot nak habiskan pada malam ini. Tak boleh, banyak lagi, banyak lagi. Baik. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan. Asa dengan makna mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan Tuhan kamu itu bahawa kafarah daripada kamu akan segala kejahatan kamu dengan taubat kamu itu. Jadi kafarah ini kita belajar dalam kitab fiqh, dia sebagai penebus kepada sumpah kita. Sumpah dan juga nazar. Maka bila kita nak melakukan semula perbuatan itu, sedangkan kita dah letakkan suatu penghalang, iaitu namanya sumpah. Disebut dengan aiman. Yang keduanya nazar. Nazar juga dikira sebagai sumpah. Maka kita nak kena bayar sesuatu. Disebut dengan kafaratul aiman. Kafaratu al-aiman. Kita bayar. Antaranya dengan al-kiswah. Bagi makan, bagi pakaian ataupun it'am, bagi makan. Yang ketiganya, kita i'taq, bebaskan hamba. Ya. Maka di situ Allah Ta'ala kata dia akan menghapuskan kita punya kesalahan. Maka kita boleh meneruskan sebagaimana Nabi nak meneruskan balik halalnya hubungan Nabi SAW dengan Maryah Al-Qibtiyah. Ya. Maryah ini dia hadiah daripada Muqawqis. Ya. Kalau kita kira balik, dia ini bukanlah daripada keturunan Ahlul Bait, bukan. Ialah ada juga di kalangan isteri-isteri Rasulullah yang bukan Ahlul Bait. Ya. Poin saya nak bagi tahu apa tadi? Dah hilang dah. Terlupa dah saya. Ada benda yang agak penting saya nak bagi tahu tadi, tapi terlupa. Tak apa, kita baca dulu. Kalau tidak, buang masa.
Baik, jadi kena bayarlah kafarah tersebut. Dan Nabi SAW bayar kafarah itu. Dan juga kita hari itu kita baca, kita ada sebut bahawa Nabi meninggalkan kedua-dua isteri Nabi yang terlibat di dalam mendedahkan rahsia Nabi ini, iaitu rahsia memasukkan Maryam ke dalam bilik Hafsah, dan berpakatnya Hafsah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Nabi tidak boleh mendekati mereka selama sebulan. So 1 bulan tu Nabi tak boleh tidur dengan mereka. Ya, depa tu orang Kedah cakap. Kalau bahasa orang Selangor, dia orang. Tak boleh masuk dia dalam bilik Hafsah dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan memasuk ia akan kamu itu akan syurga yang mengalir daripada bawahnya oleh segala sungai. Baik. Kita baca surah ini, kita sebut hari itu surah ini Madaniyah, ya. Tapi Allah Ta'ala akan cerita juga sedikit sebanyak berkenaan dengan syurga atau neraka juga dalam Madaniyah, tapi dia bukanlah menjadi tema besar dalam Madaniyah. Kerana syurga, neraka dan juga kiamat ini dia adalah perkara besar yang banyak disentuh dalam ayat Makkiyah. Ya. Allah Subhanahu wa taala kata, dan memasuk ia akan kamu itu akan syurga yang mengalir daripada bawahnya oleh segala sungai. Tuhan selalu mengaitkan syurga dengan sungai. Sebagaimana kita di dunia ini, kita tak suka tempat yang kering. Orang Arab kata jaf, kering sahaja. Tak suka. Maka Allah Ta'ala selalu memberikan bayangan bahawa dalam syurga ini ada sungai, dan sungai itu bukanlah sungai yang dia airnya hanya air yang bersifat tetap. Jadi Tuhan selalu mengaitkan dengan syurga yang mengalir tenang. Jadi begitulah gambaran dunia juga. Allah Ta'ala akan mencantikkan. Kita sendiri suka tempat-tempat yang ada sungai-sungai yang mengalir. Ya, sungai yang mengalir ini kalau kita cari sebab itu, kita baca kisah Syaddad dengan Syaddad yang jadi raja dunia. Dia pernah buat syurga di dunia ini. Dia mengerahkan lebih kurang 400,000 manusia. 400,000 manusia untuk buat syurga dekat dia. Dan kawasan yang dipilih mesti ada sungai yang mengalir. Itu tak dapat tidak dah. Jadi Allah Ta'ala menggambarkan dalam syurga bagi kita ini ada sungai yang mengalir. Sungai ini ada sungai susu. Sungai ini ada sungai arak. Dia panggil sungai khamar. Orang yang tak pernah menyentuh arak di dunia, ataupun kalau yang menyentuh, Tuhan terima taubat dan insya-Allah, maka akan direzekikan meminum sungai arak. Sungai itu khamar. Ya. Yang keduanya sungai susu. Allah Ta'ala kata kamu akan masuk dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai, yang mana yawma la yujzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah, hari yang tiada menghina Allah akan Nabi dan segala orang yang beriman dengan Allah sertanya, iaitu hari kiamat. Pada hari itu masuk dalam syurga hari yang tiada menghina Allah akan Nabi dan segala orang beriman. Sekarang kita duduk dalam dunia, kita buat baik pun bukan ada jaminan orang suka. Kita kadang-kadang, sebab tu ridhan nas, kata ulama Imam Syafi'i kalau tak silap, ridhan nas ghayatun la tudrak. Redha manusia, sukanya manusia pada kamu ini suatu penghujung yang kamu takkan dapat sebenarnya. Hasil dan matlamat yang takkan dapat. Sama ada kamu jadi jahat, akan ada orang baik yang tak suka, ataupun kamu jadi baik, akan ada juga orang jahat, dan sebahagian dari orang baik yang tak cukup baik akan tak suka. Jadi kita sekarang ni kena buat kerja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buat dengan manusia, siapa yang akan puas hati dengan kerja kita? Takkan ada. Sebab itu Nabi selalu mencontohkan diri dia. Ya, Tuhan selalu cerita dalam Quran bagaimana Nabi yang menjadi insan yang paling baik dalam dunia. Sehingga Tuhan sebut dalam hadis kursi, min atqa rajulin wahidin. Kalaulah kamu jadi orang yang paling baik dalam dunia, maknanya seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi kamu, Rasulullah sendiri yang tak pernah menyakiti hati sesiapa pun di atas muka bumi ini, tetap sahaja ada orang yang tak suka dan tak setuju. Tak peraya, tak upayalah. Sebab apa? Sebab
ridha nas ini maknanya keredaan manusia, sukanya manusia. Kamu nak semua orang suka dengan kamu. Takkan ada dan takkan wujud perkara itu di dunia ini. Ya. Jadi apa poin saya? Poin saya nak kata di syurga nanti, maka pada hari tersebut Allah Ta'ala tidak akan menghina Nabi dan segala orang yang beriman. Maknanya hari itu takkan ada penghinaan lagi. Okay? Tak akan ada penghinaan lagi. Kalau orang yang masuk neraka, orang yang jahat-jahat, mereka dah tak ada peluang nak menghina orang beriman. Adapun malaikat, adapun Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan adapun orang-orang yang beriman masuk ke dalam syurga, semuanya tidak ada perasaan hasad sesama kita. InsyaAllah semua nak jadi ahli syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Tak ada siapa pun yang nak tempuh api neraka. Ya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi. Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim. Nur mereka itu bercahaya-cahaya antara hadapan mereka itu, dan nur dengan sebelah kanan mereka itu, atas qadar amalan mereka itu. Setengah mereka itu nurnya umpama bukit, dan setengah umpama pohon kurma, dan setengah nur pada ibu tangan. Semua akan ada nur, cuma sikit atau banyak. Ya, berdasarkan iman kita, buat kerja di dunia ini, ibadat banyak, taat Tuhan banyak, Tuhan bagilah lebih. Buat kerja lebih, gaji lebih. Buat kerja lebih, bayaran lebih. Buat kerja lebih, imbalan lebih. Maka di sini ada yang banyak cahayanya, qadar amalan, ikut qadar amalan. Ada yang umpama bukit, bercahaya sangat. Bukit besar dan cahaya itu seumpama bukit. Dan ada dapat setengah, seperti cahaya itu dapat umpama pohon kurma sahaja. Dan ada setengah daripada ibu tangannya sahaja. Daripada tak ada langsung. Semuanya berdasarkan amalan. Umpama bukit dan setengah umpama pohon dan kurma dan setengah nur pada ibu tangannya. Ketika lalu titian sirat mustaqim itu. Kerana waktu itu kita perlukan cahaya. Ya, maka cahaya itulah yang akan bantu kita untuk melintas titian sirat. Maka waktu itu kita mintalah hidayah. Bukan hidayah lah. Kita mintalah bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi SAW kata, carilah aku kalau kamu di kiamat, di mahsyar nanti. Kamu nak minta tolong aku, kamu carilah aku di titian sirat. Kalau aku tak ada dekat titian sirat, cuba cari dekat mizan, tempat timbang amalan. Kalau tak ada tempat timbang amalan, cuma kamu carilah di telaga Al-Hawd. Carilah di mana-mana satu, aku akan cuba memastikan kamu untuk selamat. Kita bacalah mana-mana tafsir, ataupun kita baca hadis, ataupun baca apa sahaja, kita tak boleh lari daripada susuk tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan ini akan berjasa pada kita sampailah kita masuk syurga. Ya, dan orang yang masuk syurga ini semuanya akan ada dalam jiwanya Muhammad. Jiwa Muhammad itu mesti ada. Sebab itu kita kena banyak selawat, kita kena banyak mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ulama mengarang kitab-kitab hadis. Antara kitab yang dikarang ialah 40 hadis tentang amalan yang ringkas dan mudah, tetapi pahalanya melimpah ruah. Saya pernah baca kitab itu di masjid-masjid. Hadis yang pertama diletakkan dalam hadis kitab tersebut ialah bagaimana amalan yang 40 amalan yang besar-besar itu, amalan yang ringkas-ringkas itu tapi pahalanya besar, ialah yang pertamanya diletakkan hadis mencintai baginda Nabi SAW. Jadi kita ni perlu bantuan Nabi, bukan di mahsyar sahaja. Bermula di dunia ini pun kita sudah memerlukan bantuan Rasulullah SAW untuk tarik kita keluar. Ya. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Berkata mereka itu segala mukminin, hai Tuhan kami, sempurnakan bagi kami nur ini dan ampun bagi kami dosa kami. Jadi mereka kata apa? Berkata mereka itu segala mukminin. Jadi orang beriman pun sendiri akan kata begini. Berkata begini, wahai Tuhan kami, sempurnakan atmim lana, sempurnakan bagi kami nur ini dan ampun bagi kami. Maknanya ada peluang lagi tak minta ampun? Ada. Jangan kata dengan mati kita, dengan dosa yang banyak, kita dah tak ada peluang nak minta ampun lagi, tak. Masih ada peluang pengampunan yang banyak di akhirat. Itu rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala terbuka luas walaupun di padang mahsyar di hari kiamat nanti. Beserta dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu dengan makna keampunan juga. Maknanya
diberikan lesen kepada Nabi untuk menarik sebahagian daripada umatnya masuk ke dalam syurga, tetapi dengan makna ada pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi permintaan orang mukmin pada hari itu ialah sempurnakan kami nur ini dan ampun bagi kami dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, bahawasa engkau atas tiap-tiap sesuatu itu amat kuasa. Kita selalu sebut ya, innallaha ala kulli syai'in qadir, ataupun selepas solat maghrib dan subuh kita akan sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir ini satu ucapan yang kita ulang selalu nak menetapkan jiwa kita bahawa kita ini berada dalam qadir. Tuhan yang sentiasa mentakdirkan sesuatu supaya kita tidak membantah takdir. Jadi perlu ucapan itu ditanamkan dalam jiwa kita. Innallaha ala kulli syai'in qadir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Wahai Nabi, Tuhan kata, wahai Nabi, hei Nabi Muhammad, perang olehmu akan segala kafir-kafir dengan pedang dan segala munafik dengan lidah. Dan dalil kasar olehmu atas mereka itu dengan perkataan jerkah tengking, ya, bukan farakah tengking, jerkah tengking. Mudah-mudahan benar hati mereka itu beriman seperti lidah. Kenapa disebut benar hati mereka itu seperti lidah? Kerana nifaq. Nifaq ini munafik. Munafik ini lidah tak sama dengan hati. Sebab itu disebut mereka ini golongan yang tidak sidq, yang tidak ada kelurusan hati. Kelurusan maknanya mulut mereka tidak mempamerkan apa yang ada dalam jiwa mereka. Dan kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, buangkan aku, hindarkan aku daripada sifat nifaq. Nifaq ini antaranya bercakap bohong. Yang keduanya, kalau berjanji mesti dia tipu. Yang ketiga, iza haddatha kadzaba wa iza ahada, lupa dah saya. Siapa ingat? Bila dia bercakap bohong, bila dia berjanji dia mungkir. Yang ketiga apa? Ada tiga. Bukan mesti buat tiga-tiga jadi munafik. Kalau kita buat satu, kita telah melakukan salah satu daripada perangai orang munafik. Ya, kerana nifak ini bahaya. Dia duri dalam daging. Ya, bila dia buat satu benda, dia tidak amanah. Jadi sebab itu dia sebut dalam di sini jahidil kuffara wal munafiqin. Diletakkan munafik ini selepas kufar. Walaupun sebenarnya mereka tidaklah kafir, tetapi kebahayaan mereka. Maka Nabi diminta memerangi dua golongan ini. Yang pertama kufar, yang kedua munafik. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Dan tempat kembali mereka itu neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sejahat tempat kembali neraka itu. Tuhan bersebut banyak tempat dalam Quran. Tuhan sebut dengan wa bi'sal masir. Maknanya bi'sa ini seburuk-buruk tempat al-masir. Maknanya kembali. Kerana kita ini ada dua tempat kembali kerana kita asal dalam syurga. Adam minal jannah. Adam daripada syurga. Jadi asal usul kita dari syurga. Jadi kita nak supaya kita kembali ke dalam syurga, kembali sebagaimana dikembalikan Adam alaihissalam. Namun ada tempat kembali yang mana disebut dengan bi'sal masir. Kerana apa? Kerana tidak ada penghujung kepada, dan tidak ada kesudahan kepada keperitan. Sebab itu disebut bi'sa. Penghujung kepada keperitan tidak ada. Kalau penjara dunia akan ada pelepasan. Malaikat hukuman gantung. Ya, itu pun masih ada lagi peluang. Kita masih lagi boleh melalui yang kedua, yang pertama panggil alam barzakh, transit. Kemudian mahsyar, kemudian al-jannah dan juga. Maknanya masih lagi ada peluang untuk kembali. Maknanya ada lagi tempat kembali lain yang boleh diberikan harapan. Tapi kalau lah neraka, bi'sal masir. Tak ada dah lepas itu. Lepas neraka ke mana? Ya. Kalau selepas ke neraka, ke mana?
maka penghujung kepada keperitan itu ialah keperitan juga. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu disebut wa bi'sal masir. Kemudian Tuhan sebut lagi daraballahu mathalan lillazina kafaru. Telah perbuat Allah bandingan bagi segala kafir. Tiada dapat seorang menolong lepas daripada neraka dengan dua perempuan. Jadi Allah Ta'ala kata, kamu tak boleh tidak mampu untuk menolong lepas daripada neraka. Kita di dunia, di bumi ini, di dunia ini, kita masih lagi boleh memohon, minta bantuan sekiranya kita ini boleh tidak gagal melakukan sesuatu urusan ataupun mungkin dihukum sebagainya. Ya, jadi kita boleh minta bantuan. Kita sebut kabel. Jadi di akhirat nanti, kita dah tak boleh minta orang yang paling kita harap sekalipun. Sebab itu Quran kata, yauma yafirrul mar'u min akhi. Dalam surah yang lain. Pada hari tersebut, kamu akan lihat mereka lari daripada kamu. Siapa yang lari daripada kamu? Walaupun dia orang yang paling kamu harap di dunia. Isteri lari daripada suami. Ya. Suami minta, boleh tak bagi sikit pahala dekat abang? Kan dulu abang beli pulut dakap. Tahu dah pulut dakap? Tak tahu pulut dakap. Pulut dakap tu yang 916. 916. Tahu. Orang perempuan ni kalau tanya pasal emas, macam tanya surah Al-Fatihah. Dia hafal siap dah. Ya. Baik. Jadi dengan harapan isteri dia bagilah sikit pahala. Kalau kita boleh dia panggil syafaat. Tolong. Tapi isteri dia pun tak boleh bagi. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pakat-pakat lari. Hatta anak dia pun, walaupun daripada pampers dia belikan, nak bersalin dulu pun basuh hospital swasta pun bayar ribu-ribu. Kemudian yuran sekolah dia tolong bayar. Semua dia bagi. Tapi anak dia pun tak boleh harap. Semua lari. Ya. Inilah maksud Tuhan. Wa ma'hu apa ni, daraballahu masalan lillazina kafaru. Ada orang nak boleh tolong lepas tak ada. Tidak ada yang boleh tolong dia. Hanya Allah. Sebab tu Tuhan sebut dalam suratul Fatihah. Minta kita ulang setiap hari dalam sembahyang. Malik yaumiddin. Tuhan yang menguasai hari agama. Habis waktu hari ini, hari di dunia sekarang ini, Tuhan tak menguasai ke? Tak menguasai. Cuma Tuhan kata semua sedar. Hari ini sekarang tak sedar. Ada yang tak sedar bahawa Tuhan menguasai sekarang. Sebab itu dia mendustakan nikmat. Tapi di hari kiamat, semua akan sedar. Realitinya pada hari ini ialah hari Tuhan memerintah. Semua. Tak ada yang tak sedar diri. Ya, maka kita pergantungan kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung lagi. Daraballahu masalan lillazina kafaru. Nak sambung dia? Okey. Daraballahu masalan lillazina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin. Dua perempuan. Okey. Dalam ayat ini, surah At-Tahrim ini, Tuhan menceritakan dua watak isteri Nabi berserta dengan Maryam, tapi watak yang Nabi cerita dalam surah At-Tahrim ini lebih kepada Aisyah, Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidatina Hafsah. Kemudian Tuhan bawa lagi dua watak wanita. Sesuai kita baca surah ni kerana audiens kita banyak perempuan. Ya. Semua mereka tutup video. Jadi saya tak tahulah sama ada video depan-depan ni anak ke, mak dia Lena dah sambung tengok telenovela. Tak apalah. Yang penting buka. Baik. Apa yang saya nak abang di sini, Tuhan bawa lagi dua kisah. Yang pertamanya imra'atalu Nuhin dan yang keduanya imra'atalu Lutin. Baik. Nak bagi tahu kata jahatnya isteri mereka tak bagi kesan pada suami. Nanti kita akan jumpa jahatnya suami tak bagi kesan pada isteri. Sekiranya mereka seorang yang ada prinsip, iman yang kuat. Saya bawa kisah bagaimana Sayyidatina Asiyah. Sayyidatina Asiyah, dia isteri kepada Fir'aun. Fir'aun jahat tak? Jahat. Sebab tu saya tak apa setuju kalau ada orang kata pilih suami silap. Belum tentu. Kadang-kadang bila dah dia pilih suami silap, dia tetap teguh imannya. Tak silap pilih sebenarnya. Kan?
Ada juga. Ada yang pilih suami bagus, jurui, tapi akhirnya walaupun kehidupan komplit, lengkap semua, tapi mereka kedua-duanya jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat apa? Sebab itu dalam Quran ada sebutkan, jangan kamu jadikan isteri kamu sebagai fitnah, jangan jadikan anak-anak kamu sebagai fitnah. Belum tentu. Kadang-kadang kebahagiaan yang diukur itu ialah apa? Mungkin suaminya tak baran, baik, tapi jauh dengan agama. Menyebabkan mereka satu keluarga jauh daripada agama. Tuhan mencontohkan Asiyah. Asiyah ini tak terkesan pun dengan Firaun dan akhirnya dia, Tuhan sebut, min ahlil jannah, daripada orang yang masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi belum tentu silap pilih suami, dia pun nak jadi masuk neraka juga. Silap tak silap ni kita tengoklah sekali apa penghujung kita. Belum tentu. Jadi dalam ayat ini Tuhan bawa dua perempuan yang jahat tetapi suami mereka saleh. Apa makna saleh bagus? Kan Nabi, mana ada Nabi yang tak bagus? Semua Nabi bagus-bagus belakang. Cuba tengok imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin, isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut, sifat keduanya. Kedua-dua mereka mengkhianati suami. Ya. Jadi ada yang, sebab itu kadang-kadang kita baca Al-Quranul Karim, Tuhan sebut dalam Quran perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, lelaki-laki yang jahat untuk perempuan yang jahat. Jadi mestikah begitu? Tidak. Jadi dalam Quran sendiri ada sebut lelaki yang jahat tetapi pasangannya Asiyah yang sangat baik. Kata guru saya Dr. Ali Jumaah, dia kata makna ayat ini dengan makna yang bari. Yang bari ini sepatutnya begitu. Yang baik mesti dipasangkan dengan yang baik. Tetapi tidak menafikan sunnatullah ataupun kejadian yang telah Tuhan tetapkan. Memang ada lelaki yang baik dapat perempuan yang jahat. Dan perempuan yang baik dapat lelaki yang jahat. Ada lelaki baik, perempuan baik. Maknanya yang bari ini sepatutnya tak mesti jadi. Ada kebas. Baik. Jadi tak mesti. Ya. Yang bari ini sepatutnya sewajarnya demikian. Okey, isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Dua perempuan ini kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Sekalipun isteri mereka mengkhianati mereka, tetapi Tuhan sebut mereka ini min ibadina salihin. Min ibadina salihin. Tetaplah mereka ini termasuk dalam golongan apa? Golongan yang soleh. Tuhan sebut pula mereka ini keduanya min ibadina, daripada hamba-hamba kami yang soleh. Nampak tak ujian yang Tuhan bagi kepada sebahagian Nabi-Nabi? Nabi Lut dikhianati oleh isterinya. Nabi Saleh pun sama. Ujian besar dalam keluarga ni. Sebab itu kita orang luar jangan cepat-cepat menghukum ya. Saya kadang-kadang mulut orang sebut nama pun mulut orang. Sebab tu orang tua-tua dulu sebut pandai. Dia kata mulut tempayan boleh tutup walaupun besar. Mulut manusia kecil je. Tapi dia punya cakap Masya Allah. Macam syurga yang tok dia punya. Tu orang Kedah kasar sikit dia kata. Masalah. Kadang-kadang ada yang Tuhan buat, suami dia pakai lebay, pergi masjid selalu. Isteri kadang-kadang tak bertudung. Ataupun mungkinlah ada satu dua benda. Orang bercakap lah kata harap kat suami saja pak lebay. Tapi isteri Masya Allah. Ni bagaimana ni? Nabi ni. Isteri dia mengkhianati. Jadi perjuangan mereka dalam rumah tangga itu tak sepatutnya kita campur. Kita tak tahu betapa struggle-nya suami itu duduk pelan-pelan, duduk tarbiyah daripada kecil, daripada muda, kita tak tahu. Dulu tak pakai lagi teruk, lah ni tudung je tak pakai, tapi pakaian dah makin labuh. Korang-korang sikit-sikit dia sabar. Kita orang luar tak berperanan langsung dan tidak menyumbangkan langsung. Tak layak kita duduk sebut tak ketahuan. Orang Kedah kata tak ketahuan. Maknanya kita watak ataupun orang luar pemerhati sahaja. Sebab itu yang kita perlu doa. Dan Nabi SAW pun sebut kita ini cakap benda baik dan kalau tak boleh diam. Dalam hadis-hadis Nabi pun ada sebut, dalam hadis 40 pun Nabi sebut min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
tanda keelokannya Islam seseorang, kita tinggallah benda tu, tak ada kena-mengena pun dengan kita. Ha? Ya, sebab itu campur tangan dari luar ni banyak merugikan. Jadi kita janganlah duk sembang lebih-lebih. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, seseorang yang kadang-kadang duk kata dekat orang, duk cemuh seseorang, sedangkan seseorang itu telah pun bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan mati melainkan dia kena dengan apa yang dia kata. Saya kadang-kadang baca hadis saya jadi risau, takut juga kan. Takut kita hujung-hujung usia Tuhan campak benda-benda buruk lagu tu sebagai kafarah kita. Sebenarnya bila Tuhan buat macam tu, bukan Tuhan tak sayang, maknanya Tuhan sayang. Sebab Tuhan nak bereskan benda itu sebelum kita wafat, sebelum kita mati. Sebagaimana Tuhan pernah buat perkara itu kepada seorang ulama besar namanya Ibnu Sirin. Dia jadi muflis, saya pernah cerita dulu. Sebab dia pernah berkata kepada seseorang, wahai si muflis. Dia kata, wahai si muflis, wahai orang yang muflis. Dan akhirnya Allah Ta'ala sebelum dia wafat, Tuhan jadikan dia muflis. Dia tak payah kata dekat siapa-siapa. Kita ni jangan mencipta musuh. Ya. Baik, apa yang mereka buat kepada suami mereka? Mereka tu siapa? Yang saya maksudkan, isteri kepada Nabi Nuh dan isteri kepada Nabi Lut. Apa kedua-dua orang ni buat? Kedua-dua orang ni fakhanatahuma, maka khianat kedua perempuan itu akan kedua hamba kami, kufur kedua pada agama. Kata kepada kaum Nuh itu, Nuh gila. Dia kata suami dia gila. Dan tunjuk kepada kaumnya atas lelaki jamuan yang dapat pada Nabi Lut pada siang dengan asap dan pada malam dengan api. Suka kaumnya Lut dengan mereka itu. Saya tak suka guna perkataan liwat. Kisah ini ada kaitan dengan dipanggil kaum Sodom. Sebab sebahagian ulama ada mengatakan bahawa ini taksir kecuaian yang pernah berlaku dalam tulisan dalam kitab-kitab ulama kerana menamakan amalan lelaki suka dengan lelaki. Buat hubungan dengan liwat. Liwat itu mengambil nama daripada Lut. Sedangkan Nabi Lut tak buat perangai itu. Nabi Lut bantah dan juga berdakwah kepada kaumnya yang ada perangai itu. Tiba-tiba yang lekat nama tu liwat Lut. Dia main daripada Lut. Jadi saya selalu sebut sodomi. Kita nisbah tu mendatangi lelaki dengan lelaki, suka lelaki dengan lelaki, itu dinamakan sebagai Sodom. Sodom ini kita nisbah terus kepada kaum Sodom yang buat perlakuan jijik itu. Ya, istilah hari ini disebut apa orang putih sebutlah, itu bukan bahasa kita. Menyukai dipanggil, kalau dalam istilah kita disebut gay. Kalau dalam perempuan menyukai perempuan, disebut dalam bahasa Arab disebut sihaq. Kedua-duanya sama. Kedua-duanya disebut fahisyah. Sebab itu orang yang buat hubungan lelaki dengan lelaki, maka tetap dilaksanakan hukuman hudud bagi sebahagian pendapat, kerana melihat kepada bila Allah Ta'ala menyebut kisah Nabi Lut, kaum Nabi Lut, Allah Ta'ala kata, ata'tuna al-fahisyah, adakah kamu melakukan mendatangi al-fahisyah. Maknanya perbuatan mendatangi lelaki dengan lelaki itu disebut sebagai fahisyah, dan zina juga disebut dengan fahisyah. Maknanya kedua-duanya fahisyah. Sebab itu bila yang nu fahisyah dikenakan hukuman sebat, kalau tak kahwin lagi, maka yang ni pun dikenakan hukuman yang sama. Kerana apa? Kerana melihat kedua-duanya disebut sebagai fahisyah. Ya, perbuatan yang fahisyah. Sebab itu fahisyah ini ialah perkara-perkara keji yang kita buat berkaitan dengan syahwat. Kanata tahta abdaini min ibadina salihin fakhanatahuma, maka khianat kedua perempuan itu akan kedua hamba kami. Kedua hamba kami itu Nuh dengan Saleh. Nabi Nuh dan Nabi Saleh. Baik. Kufur keduanya pada agama, ya. Kemudian Tuhan sebut ayat yang seterusnya, falam yughniya anhuma minallahi syai'an wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Maka tiada mengaya. Tiada mengaya ni maknanya
tak mampu ataupun dia memerlukan. Tiada boleh menolong kedua Nabi itu daripada kedua perempuan itu melepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia adalah isteri Nabi. Ya, isteri Nabi Nuh. Nabi Nuh hidup dengan dia. Nabi Lut pun hidup dengan isterinya, tetapi kedua-dua Nabi ini tak mampu nak tolong kedua-dua isterinya itu. Ini dalam ayat lain pun Tuhan sebut, ya. Allah Ta'ala sebut tentang hakikat Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu wahai Muhammad, kamu pun tak boleh bagi hidayah, iaitu dengan menyebabkan hidayah. Menjadi asbab hidayah boleh. Tetapi confirm boleh bagi hidayah itu dah terkeluar daripada bidang tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tak mampu nak menghidayahkan orang. Ya. Sama juga Nabi Nuh dan juga Nabi Saleh, Nabi Lut dan juga Nabi Saleh tak boleh nak bagi hidayah, tak boleh nak selamatkan isteri mereka yang telah khianat kepada mereka. Kerana apa? Kerana mereka boleh ampunkan isteri mereka, tetapi Tuhan tak boleh, sebab yang mereka tentang itu menentang risalah Allah Subhanahu wa taala, sama macam menentang Allah. Menentang Nabi ini bermakna menentang risalah yang Tuhan bawa. Masuk oleh kedua kamu, hai perempuan, ke dalam neraka, serta segala kafir-kafir yang masuk neraka daripada kaum Nuh dan juga kaum Lut. Kaum Nuh dan kaum Lut buat dosa banyak. Ya, akhirnya kaum Nuh masuk ke dalam neraka beserta dengan isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Baik. Ini rakaman sejarah yang pernah ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim. Ada Nabi yang berjuang lama tapi pengikut tak ramai. Ada Nabi yang berjuang, isteri mereka pun tak dengar cakap mereka. Ada yang berjuang tapi pengikut tak ramai. Itu saya dah sebut tadi. Ada yang berjuang yang mana dia dibelah dalam lingkungan mereka yang kafir. Sebagaimana Nabi Musa dibelah oleh Fir'aun. Tetapi akhirnya melawan mereka yang berjasa kepada dia. Mau tak mau kena lawan juga, sebab Fir'aun menentang Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jumpa warna-warni dalam kehidupan para nabi ni begitu. Kan? Ada yang macam ni perjuangannya, ada yang macam ni perjuangannya. Ada yang makan gaji, ada yang businessman, ada yang jadi raja. Tapi yang memegang tampuk pemerintahan di kalangan nabi-nabi ni tak ramai. Tak ramai. Sikit sahaja, beberapa orang sahaja yang memegang tampuk pemerintahan yang jadi pemimpin, tak ramai. Ya, yang lain jadi mereka ini orang biasa-biasa sahaja. Ya, tetapi luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada lagi tak perempuan lain yang Tuhan nak sebut di sini? Ada. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Kemudian Tuhan nak sebut lagi imra'ata Fir'aun. Yang ni suami jahat, isteri baik. Terbalik dengan yang tadi ya. Yang tadi suami baik, perempuan isterinya jahat. Sekarang ini perempuan jahat, perempuannya baik, suaminya bukan. Perempuan baik, suami jahat. Fir'aun. Perempuan Fir'aun, raja Mesir, namanya Asiyah binti Mazahim. Ia beriman dengan Nabi Musa tatkala beriman sihir Fir'aun. Diazab oleh Fir'aun dengan apa? Dengan telentangnya dan dipaku dua tangannya. Tuan-tuan bacalah kisah Asiyah ni, orang perempuan kena baca. Hebat orang perempuan ni bila dia pertahankan kebenaran. Dia tak kira dah jiwa dia macam mana. Kental. Mungkin jugalah kita baca kisah adik kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika mana Sayyidina Umar waktu itu masih lagi belum memeluk Islam. Dia dengar kata adik dia masuk Islam dan dia cuba pergi siasat. Ternyata adiknya memang masuk Islam. Ditamparnya adiknya tadi. Berdarah pelipis sekali dengan adik-adik ipar, sekali dia tampar. Keluar darah. Tapi dia tak takut dengan Umar waktu itu. Bahkan dia kata pula bila Umar memegang lembaran kertas yang tertulis surah Taha, maka dia kata kepada Umar, wahai Umar, kamu tak boleh pegang kerana kamu najis. Terkejut Umar. Kerana dalam sejarah tak pernah lagi dia tampar orang tak takut. Kali ni adik dia tak takut. Ini iman menguatkan jiwa sebenarnya. Ya.
Sekarang kita cerita tentang Imra'ata Fir'aun, seorang perempuan Fir'aun, Raja Mesir, namanya Asiyah binti Mazahim, beriman dengan Nabi Musa. Tatkala beriman, sihir Fir'aun. Kemudian diazab oleh Fir'aun dengan telentangnya, dipaku dua tangannya. Ini akibat yang mereka terima kerana beriman dengan Nabi Musa dan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahu azab orang dulu-dulu tapi kuat, kental. Dan ditaruh batu kisar gandum atas dada. Boleh faham Hancur dada tu sebab dikisar. Apabila tiada orang datang, malaikat naung akan dia daripada panas matahari. Ini perjuangan dia nak buat macam mana. Mahal bayaran itu dan akhirnya Allah Ta'ala menerima pelaburan yang dibuat oleh Asiyah dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan bahawa inilah mak angkat kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan kita tidak keterlaluan kita kata inilah punca kepada selamatnya Nabi Musa daripada tabuk, daripada kotak yang dihanyutkan oleh mak dia. Mak Nabi Musa nama Yukabat. Allah Ta'ala ilhamkan kan dalam Quran kata diwahyukan, diilhamkan kepada mak Nabi Musa, ila ummi Musa an ardi'i. Kemudian apa dia? Fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Guru saya Syekh Ibrahim Al-Mali, saya belajar di Mesir dulu, dia kata bagaimana Allah Ta'ala nak kita ini bersandar dan berpegang dengan Tuhan dengan yakin dan penuh kepercayaan. Tuhan tak sebut, wahai mak Musa, kamu simpan korek tanah, simpanlah kamu dalam tu. Nanti mungkin aku akan buat saluran pernafasan apa tak. Letaklah di bawah katil, nanti tidak akan dilihat oleh tentera Fir'aun. Letaklah di atas bumbung rumah, tak. Tuhan kata lemparlah ke dalam sungai. Maka lemparlah dalam sungai. Kerana apa? Nak tengok percaya ataupun tidak? Ya, mak Nabi Musa percaya kerana ini adalah wahyu, adalah ilham daripada Allah Subhanahu wa taala dan ini menunjukkan tahap kepercayaan iman yang tinggi. Baik. Idza qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi. Ini yang disebut oleh Sayyidatina Asiyah. Hai Tuhan, aku bina bagi aku pada sisi engkau itu suatu rumah dalam syurga dan lepas akan daku daripada Fir'aun dan kerajaannya dan azabna wa najjini minal qaumiz zalimin, dan lepas akan daku daripada segala kafir kaumnya. Maka dibuka Allah, lihat ia akan rumah yang diperbuat. Maka mati ia dengan senyum mulutnya hingga kata Fir'aun, cuba kamu lihat Asiyah hendak mati, senyum gila. Nampak tak? Sebab tu banyak Quran sebut orang munafik ini la yafqahun, orang kafir pun la yafqahun, tak tahu apa. Asiyah senyum kerana melihat baitan fil jannah. Dia sedang melihat rumahnya dalam syurga yang akan didiami. Sebab itu sebagian ulama kata syuhada, orang yang mati syahid ini dia tak sakit pun sebenarnya. Cuma nak kepada yakin tu dulu. Nak kena tikam, yakin dengan Allah, maka mereka kena bersedia, mungkin akan ditikam, akan dibunuh dari depan, belakang dan sebagainya. Kesakitan itu tidaklah sesakit orang yang mati biasa. Sama juga dengan Asiyah. Mungkin barangkali ketika itu ditunjukkan ganjaran yang akan dapat, maka sakit yang dia hidap itu tidaklah, sudah tentu tidak boleh melawan nikmat yang dia sedang lihat. Sebab tu Asiyah matinya senyum. Tapi Fir'aun kata, tengok dia ni nak mati pun gila lagi. Kan? Dia tak sedar, akhirnya dia sendiri mati. Walaupun dia mati dalam keadaan nak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, dilemaskan dalam air laut. Dia akan selalu kempen begitu. Alaysa li mulku Misra, bukankah aku raja Mesir? Sungai-sungai yang mengalir di dunia di Mesir ini, kalau tidak kerana aku, dia tak akan mampu mengalir. Dia cukup bangga dan dia cukup megah dengan air laut. Maka akhirnya Tuhan matikan dia pun, dia berbangga dengan air dan akhirnya dia mati pun dalam air juga. Kita sebab tu jangan bangga sangat. Apa nikmat yang kita dapat, jangan seronok sangat. Apa yang hilang, jangan sedih sangat. Betul tak? Tuhan sebut dalam Quran begitu kan, likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Apa yang aku bagi, yang dapat, janganlah kamu melompat sangat. Melompat tak mau suka sampai lupa. Tapi yang hilang pun jangan sedih sangat.
Kerana kamu tahukah aku nak tuliskan apa bagi kamu selepas ini? Tak tahu. Tengok-tengok jadi orang yang hebat, jadi orang yang besar, jadi besar tu bukan besar badan maknanya orang yang ada pengaruh, ada kedudukan. Kita tak tahu. Baik. Jadi ini permohonan daripada Sayyidatina Asyah, dia minta supaya Allah Ta'ala tunjukkan dia baitan fil jannah. Baik. Cuma apa yang kita nak faham di sini ialah iman, kepercayaan, trust kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala membina dipanggil dengan prinsip yang kita ada. Ini susah ya, bukan senang nak dapat. Sebab tu kalau dapat, Masya Allah, dunia ni sudah tidak ada apa-apa lagi. Tak ada apa dah. Ya, kerana dunia ni kan minat dana'ah. Dana'ah ni kotor, keji. Jadi tak ada apa lah. Jadi dia dapat dah apa yang terbaik dalam kehidupannya ialah dia dengan Allah. Kan? Sebab itu saya selalu sebut syair yang didendangkan oleh para sufi. Law alimal muluk laqataluna bisuyufihim. Orang tengok kami pakai baju yang buruk, orang tengok kami makan yang tak sedap, maka orang pun berkata, macam manalah mereka ni hidup tak enjoy langsung, tak happy langsung. Tapi para sufi membalas, law alimal muluk, kamu tak tahu nikmat yang kami dapat. Kalaulah raja-raja tahu, mereka pun akan bunuh kami sebab cemburu dengan nikmat yang kami dapat. Apa yang mereka dapat? Halawatal iman, manisnya iman. Oh, seronok. Saya pun tak tahu nak gambar, kita pun tak pernah dapat. Ya, iman ni manis, sedap sangat. Sampai kita baca kisah Urwah ibnu Zubair nak kena potong kaki, sembahyang 2 rakaat, potong kaki tak rasa apa. Lepas sembahyang baru rasa sakit. Maknanya sedap sangat sembahyang dia. Lagu mana tu? Kita sembahyang, Masya Allah, nak boleh bangun, nak tolak selimut pun payah. Sembahyang kadang-kadang boleh menguap lagi. Masuk lalat 2 ekor. Ada hak menguap cicak berak pun dia tak sedap. Masya Allah. Khalid kita sembahyang. Sebab tu kita istighfar dulu. Lepas pada sembahyang, kita ucap Alhamdulillah, Tuhan izin aku sembahyang. Kemudian kita minta Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunlah dosa aku. Dalam sembahyang pun ingat dunia lagi. Ghaflah sebab tu kita ni nak kena mujahadah. Nak kena duduk dengan orang baik-baik. Duduk dengan orang jahat, kita lagi jauh dengan Tuhan. Kemudian duduk dengan komuniti yang ada vibe yang baik. Kemudian kita duduk dalam pengajian supaya ada orang yang boleh peringatkan kita. Biarlah, kadang-kadang kalau kita orang peringat kita, kita marah dah, dia takkan datang dah peringat kita. At least lah sekurang-kurangnya kita tak boleh dengar hari ni, satu masa dia boleh menjadi pemangkin kita. Betul tak? Kena ada orang nasihat kita ni. Sebab tu kawan-kawan kalau dia hanya puji, dia hanya duk puji tentang dunia, dia hanya memperingatkan keduniaan, ketahuilah kata ulama, dia racun bagi kamu sebenarnya. Kita seronok lah. Lama mana nak seronok? Tak tahu. Serius kita tak tahu. Dia puji pun belum tentu benda betul. Percaya ke kawan-kawan? Kalau kita selalu belanja dia, kita selalu bagi duit dekat dia, dia puji kita. Pujiannya itu ikhlas ke? Kita pun tak tahu betul ke tak. Di belakang kita entah dia mengumpat lebih daripada orang lain lagi. Kaki kipas. Kan? Kalau kipas udang tak apalah, sedap. Kan? Ini kaki kipas. Kaki kipas ni maknanya dia selalu menarik perhatian kita, menyukakan kita, tetapi bukan di atas hakikat. Bukan hakikat, bukan realiti, tetapi hanyalah untuk menyeronokkan kita dengan sementara. Kita pun seronok kena puji, padahal dia scam sahaja. Akhirnya dia sendiri dia menipu kita. Inilah dipanggil racun dalam dunia, kerana ada orang yang memuji kita, menyeronokkan kita, tetapi tidak menghampirkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Tak boleh habis juga ayat surah ni hari ni. Baik. Boleh habis sikit. Habis dah Ustaz. 12 ayat je. Ya, baik. Tengok, kena marah dah. Padam muka. Boleh lah. Baik. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. Allah Ta'ala sebut lagi, sesuai semula surah ni untuk orang perempuan. Kita baca. Tuhan sebut lagi watak yang seterusnya, Sayyidatina Maryam. Sayyidatina Maryam ini emak kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya. Baik. Sayyidatina Maryam ini wanita yang suci. Tuhan uji dia melahirkan Nabi Musa
Maryam mak Nabi Isa, silap. Ya, minta maaf ya. Nampak admin macam dua kali dah silap ni. Minggu depan kita jangan bagi ustaz ngajak lah. Kita ambil ustaz lain pula. Baik. Sayyidatina Maryam ini perempuan yang suci. Tuhan uji dia. Ujian dia ialah melahirkan Nabi Isa tanpa ayah. Dia ada yang tak ada mak, tak ada ayah ni Nabi Musa. Yang tak Nabi Musa pula. Tak ada mak, tak ada ayah ni Nabi Adam. Yang tak ada ayah ni Nabi Isa. Ya. Baik. Ngantuk ke ustaz? Dah tak ngantuk. Semangat saja saya. Ya. Lepas ni saya nak keluar ni. Tak ngantuk. Nak keluar cari tom yum. Ingat kan? Saya suka tom yum. Baik. Muslimin muslimat sekalian, jadi fanafakhna fihi min ruhina, maka kami tiup padanya faraj Maryam. Bagaimana boleh lahir dia? Ya Allah Ta'ala Maha Kuasa. Kenapa mesti ada suami baru ada anak? Kalau kuasa Tuhan boleh mengada-ngadakan dengan apa sahaja. Sebab tu ketika Maryam dihina, Maryam dicerca kerana melahirkan Isa, orang banyak tanya, kenapa tak reply balik cercaan tersebut? Kata Maryam, seseorang itu memberi apa yang dia ada. Maka mereka ada makian dan kotor dalam jiwa, maka mereka bagi pada aku sebab mereka ada. Aku nak reply balik benda yang keji, sedangkan aku tak ada benda tu. Macam mana aku nak bagi? Cantik ya jawapan Sayyidatina Maryam, dan akhirnya yang membela maknya sendiri itu ialah Isa alaihissalam. Baik. Lagu mana dia boleh melahirkan Nabi Isa? Fanafakhna, maka kami tiup padanya, yakni pada faraj Maryam itu, daripada ruh kami, yakni ruh Tuhan. Dia panggil ruh Isa, ditiup Jibril pada leher bajunya sampai pada farajnya, ditiup daripada baju, ni katanya pada leher baju pula. Leher baju ditiup sampai pada faraj. Maka Maryam buntinglah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubih, dan membenar mereka dengan segala kalimat syariat Tuhannya dan segala kitab Tuhannya yang turun dari langit atas anbiya seperti Nabi Ibrahim dan Musa dan anaknya Isa. Wa kanat minal qanitin. Shadaqallahul azim. Dan jadilah ia Maryam itu daripada jumlah segala kaum yang banyak taat Allah. Riwayat Abu Musa Asy'ari bahwasanya berkata, ia datang kami daripada lelaki banyak dan tiada kamil. Bukan datang kamil. Daripada lelaki. Kamil ni maknanya yang sempurna, banyak dan tiada kamil daripada perempuan, melainkan 4 orang Maryam binti Maryam. 4 orang. Ini perempuan yang sempurna ni. Perempuan yang banyak dipanggil tabattul. Tabattul ni maknanya mereka memusatkan diri hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah 4 ni. Nak bagi nama cucu pun bagilah nama ni lah. Nama anak pun bagi nama ni lah. Ni bubuh anak nama macam-macam sangat. Campur nama mesin basuh dengan mesin nyok lah. Bubuh nama kipas dengan nama periuk macam-macam. Kan nama Jepun lah, nama tu lah, macam-macam sangat. Bubuhlah nama perempuan 4 ni. Cuba tengok nama mereka siapa. Maryam, mana dia? Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad. Fatimah dipanggil Fatimah Al-Batul. Kerana Fatimah ni diriwayatkan tak pernah datang haid. Kemudian banyak masa dengan Tuhan. Ya, Masya Allah, Sayyidina Fatimah wafat selepas 6 bulan wafat Rasulullah. Inilah yang terakhir sekali wafat. Sonok pula Rasulullah beritahu kan. Rasulullah kata, mula-mula berita pertama, aku dah tak lama dah nak pergi. Menangis Fatimah. Kemudian Rasulullah bisik lagi, tak lama lepas ni kau pula ikut aku. Selepas 6 bulan Rasulullah wafat, Sayyidatina Fatimah pula berangkat. Jadi Fatimah ini isteri pada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Masya-Allah. Kita baca kisah Ahlul Bait ini kita bergetar. Siapa yang baca kisah Ahlul Bait ni, kita baca dia panggil Baitun Nubuwah, rumah kenabian. Kisah dalam rumah Nabi, kisah kehidupan mereka, bergetar jiwa kita. Kerana apa? Kerana kisah mereka ini, kisah sabar mereka, kisah tulusnya hati mereka, Masya Allah. Sebab tu kita kena sayang mereka. Kemudian siapa lagi?
Asiyah binti Mazahib isteri Fir'aun, sabda Nabi pada ketika Khadijah hendak mati, apabila engkau bertemu dengan madu-madu engkau, salam aku kepada mereka. Sembah Khadijah. Sambut Khadijah, adakah Rasulullah berkahwin dahulu daripada hamba? Sabdanya tiada. Dan tetapi Allah Ta'ala kahwinkan aku, Maryam binti Imran dan Asiyah binti Mazahib isteri Fir'aun dan Kalsum saudara Nabi Musa AS. Tuhan yang kahwinkan Nabi kita Muhammad dengan siapa? Dengan Asiyah. Maka dia Tuhan mengahwinkan Asiyah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Sebab mereka ini mempunyai suami yang jahat, kemudian berpisah, wafat, maka Allah Ta'ala kahwinkan lagi dengan siapa? Sayyidatina Maryam, dengan kahwinkan juga dengan Asiyah, isteri Fir'aun, dan juga Kalsum, saudara Nabi Musa alaihi salam. Ya, selesailah kita pada malam ini dan telah pun jam telah menunjukkan 10.19. Ya, baik, kita nak baca suratul Mulk. Jangan keluar lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ya. Minggu lepas Ustaz ada beritahu tentang soalan yang tak dapat dijawab tu kan. Tentang ayat apa tu, semayang mana yang boleh gabung tu? Oh tak, yang tu saya nak buat hari Sabtu. Hari fiqh lah. Hari Sabtu boleh buat, okey. Ya. Kita buat hari Sabtu ni ya. Okey, terima kasih. Sama, lagi pun sekarang dah 10.19, kita nak baca suratul Mulk. Jangan keluar lagi. Elok baca suratul Mulk daripada 70 orang, tengok-tengok jadi 55 orang. Keluar habis. Dapat nasi semua. Baik, kita baca. Saya dah baca tapi tak pernah nak baca berjemaah boleh. Ya ke? Tak apa. Boleh ke Ustaz? Dah baca, dia kata tu nak tinggal saya baca seorang-seorang ke? Lepas tu abang pula jangan baca laju sangat. Dah lah saya baca seorang-seorang, ikut saya lah nak laju kan. Tak tinggal seorang. Hanya seorang kan. Jadi kalau nak baca ramai-ramai, saya baca slow-slow. Pelan-pelan saya baca. Sebab apa? Nak meraihkan jemaah. Kalau biar saya baca laju, saya jangan baca Quran laju. Bukan surat Allah lah. Lupa lah. Saya rajin lupa. Sebab saya duduk baca di masjid. 562. 562 562. Kita baca suratul Mulk. Supaya kita dihindarkan dari azab kubur. Di kubur nanti tak ada siapa teman kita. Suratul Mulk ni nak teman. 562. InsyaAllah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق Allahul Azim. Terima kasih banyak. Saya nak serahkan kepada pengacara majlis yang kelihatan tidak sabar-sabar untuk mengumumkan program pada keesokan harinya. Dipersilakan. Allah Rabbul Alamin, Masya Allah, Alhamdulillah. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan jazak Ustaz. Hari ni habis kita tafsir surah At-Tahrim. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat ibrah daripada apa yang Ustaz bacakan tafsir sebentar tadi. Masya Allah, nak disebutkan satu-satu panjang pula masa. Okey, tak apa. Dengan ini saya terima kasih kepada tim Gemuruh Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita dari subuh tadi hingga ke saat ini. Masya Allah, saya rasa saya tahu tak sabar lagi Ustaz untuk mencari Tom Yam sekejap lagi, jadi saya cepat-cepat kalau untuk menyebut. Jadi untuk kuliah subuh besok seperti biasa bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mahmud bin Mastam dengan bacaan surah Yasin, doa, selawat dan tazkirah. Dan kuliah duha kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman. Dah lama kita Ustaz bercuti, jadi kita kembali dengan kisah sahih para Nabi jilid yang pertama pada pukul 10 pagi. 10.30 pagi hingga 12.30 hari kita ada kelas hafazan 2 bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Helen Sukma Indah. Kuliah asar bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh pada pukul 5.15 petang dengan kitab Misbahud Dujjah Syarah Safinah An-Najah.
Kuliah maghrib kita 8 malam bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Misna binti Miran dengan fiqh dan haid, nifas dan istiadah. Dan kuliah akhir kita, kuliah isyak 9.15 malam bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Humairah binti Muhammad Saleh, Yasin Al-Quran dan Makhrijul Huruf hanya untuk muslimat sahaja. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Semoga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Sebelum terlambat, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru pada Ustaz dan semua jemaah. Ustaz dah makan, insyaAllah. Jadi saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan yang baik itu datang daripada Allah. Yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah wa ila liqa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, terima kasih banyak. Saya minta maaf kerana kita habis lewat pada malam ini.